Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Ya muallimal hikmah, علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita dapat bertemu dalam slot tazkirah Ramadan, tazkirah santai di petang-petang lepas waktu asar ini. Sementara kita nak menantikan kepada waktu nak berbuka nanti, insya-Allah. Hari ini tazkirah saja, ringkas sahaja berkenaan dengan sepotong hadis Nabi SAW. Ya, kalau semalam kemarin saya menyebutkan hadis daripada dalam Sahih Bukhari, ya, tentang Nabi menyatakan man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka pada petang ini saya akan bacakan satu hadis juga. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang nombor yang ke-37, di mana hadis ini berbunyi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Semalam, man shoma ramadana, barang siapa yang berpuasa Ramadan. Hari ini hadisnya pula yang berbunyi man qama ramadana, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Dia beza, shoma berpuasa, qama berdiri. Asal qama berdiri. Sikit perbezaannya. Ya, bukan sedikit, ada perbezaan. Man qama Ramadan, barang siapa yang mendirikan Ramadan. Ya, qiyam, menghidupkan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keimanan dan keyakinan, kepercayaan. Wa ihtisaban, dan penuh pengharapan. Ya, yaf'alu dzalika ibtigha'a wajhillah. Ya, dia menghidupkan Ramadan itu semata-mata kerana Allah, mencari redha Allah, tidak ada yang lain. Ghufira lahu, nescaya diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Baik, kita melihat sedikit syarahan hadis ini, huraian hadis ini. Man qama Ramadan, apa yang dimaksudkan qama Ramadan? Al-muradu biqiyami Ramadan, yang dimaksudkan dengan qiyam, ya, mendirikan Ramadan, ialah salatut tarawih, iaitulah salat tarawih. Sembahyang tarawih itu maksudnya qiyam Ramadan. Qama Ramadan maksudnya salatu tarawih. Wattafaqal ulama ala istihbabi, dan telah disepakati oleh para ulama tentang sunatnya kita melakukan salat tarawih ini pada malam-malam, sepanjang malam bulan Ramadan. Kerana tarawih ini pun dia tidak ada melainkan di dalam bulan Ramadan sahaja. Ya, fa salatu tarawih sunnatun bi ijma'il ulama, dihukumkan sunat oleh, ya, kesekalian oleh ijma' ulama. Kata Imam Nawawi, bila masuknya salat tarawih itu, bila bermula salat tarawih, wa yadkhulu waktu tarawih bil faraghi min salatil isya. Masuk salat tarawih itu bila setelah selesai sembahyang isyak. Jangan buat lepas maghrib. Nak rajin bana buat lepas maghrib tarawih, buat tarawih apa tu, nak capek sudah kan selesai senang, tak boleh. Waktu dia ada masa dia, ya, ada waktu dia. Maksudnya waktu tarawih itu bila bil faraghi min salatil isya, selesai daripada sembahyang isyak, barulah kita boleh tunaikan salat tarawih. Qala al-Mawardi, telah disebut oleh Imam al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, menyebutkan ammal aslu fi qiyam syahri Ramadan wa hiya salatu tarawih. Adapun bermula asal, ya, asal
pada kata qiyam syahrul Ramadan tu, mendirikan bulan Ramadan tu apa je? Iaitulah solatut tarawih, iaitulah melakukan solat tarawih di malam-malam Ramadan. Itu dipanggil menghidupkan qiyam Ramadan. Dan diriwayatkan oleh Nabi, diriwayatkan bahawasanya Nabi SAW telah keluar di khalayak ramai pada awal malam daripada bulan Ramadan. Fajama'ahum wa shalla bi, Rasulullah telah menghimpunkan para sahabat ini dan Rasulullah bersemayam bersama dengan para sahabat. Ni pada malam yang pertama ini ada diriwayatkan demikian. Pada malam yang pertama. Summa kharaja ilaihim fi lailati tsaniyah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam keluar pula pada malam yang kedua. Fajama'ahum wa shalla bi, lalu begitu juga dihimpunkan para sahabat dan Rasulullah bersembahyang beramai-ramai berjemaah dengan para sahabat pada malam yang kedua daripada bulan Ramadan. Falamma kana lailatul tsalisah, maka ada pun pada malam yang ketiga intazaruhu, para sahabat orang ramai menunggu baginda Nabi. Falam yakhruj ilaihi, maka Rasulullah tidak keluar pun malam yang ketiga. Fasallau mutafarriqin, maka para sahabat pun masing-masing sembahyanglah masing-masing. Jadi dua malam, malam pertama, malam yang kedua. Malam ketiga Rasulullah SAW tidak keluar. Falam yakhruj ilaihim. Mereka tunggu Rasulullah tak keluar. Maka akhirnya para sahabat sembahyang mutafarikin, bawa cara masing-masing lah. Falamma asbahu, tatkala keesokan pagi harinya, qala sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah menyatakan, qad alimtu bi ijtima'ikum, aku tahu, kata Rasulullah, bahawasanya kamu malam tadi telah berhimpun, sebagaimana kita berhimpun malam yang pertama dan malam yang kedua. Dan aku pun tahu bahawasanya malam tadi, malam ketiga kamu semua berhimpun. Wa inna ma ta'akhartu, sesungguhnya aku tertakhir, terlambat tidak hadir itu kerana apa? Khiftu li'anni khiftu an tufrada alaikum, bahawasanya aku takut bahawasanya perkara itu akan dijadikan satu kefarduan ke atas kamu. Maka sebab itulah baginda Nabi SAW tidak keluar pada malam yang ketiga. Supaya tidak disangkakan, supaya tidak dianggap oleh para sahabat perkara itu satu yang wajib. Lepas tu Rasulullah tidak hadir pada malam yang ketiga. Dan kata setengah ulama, sekurang-kurang kita qiyam Ramadan, hidupkan malam Ramadan itu sekurang-kurangnya disebut dalam kitab Faidul Qadir, qila, kata setengah ulama, ila bi salatil isya was subhi jama'atan, iaitulah kita tunaikan solat isya dan subuh tu secara berjamaah. Itu habis-habis lekeh lah tuan-tuan itu pakai tarawih tak buat lah tu, pakai buat sembahyang isyak dan subuh jemaah saja, itu paling kurang lah. Sebab kerana apa? Kerana mereka ambil daripada hadis, man sallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail, barang siapa yang sembahyang isyak berjemaah, maka seolah-olahnya dia berqiyam, mendirikan separuh malamnya. Wa man shalla subha fi jama'atin, dan barang siapa pula yang salat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia sembahyang keseluruhan malam itu. Itu yang paling kurang lah, paling lekeh, paling kurang kita menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi berdasarkan kepada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan, ayahanda bonda muslimin dan muslimat, Rasulullah sangat menggalakkan manusia untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Tetapi bukanlah baginda menyuruh itu dalam keadaan satu bentuk kewajipan, tidak. La ya'muruhum amra ijabin wa tahtimin. Tidaklah baginda menyuruh itu sebagai satu suruhan yang menjadi kewajipan, tidak. Bal amra nadbin wa targhibin, itu adalah satu suruhan yang sunat dan galakkan, sangat-sangat digalakkan supaya di malam-malam Ramadan itu dihidupkan dengan salat tarawih khususnya dan amal-amal ibadah yang lain. Dan perkara itu sebagaimana yang saya sebutkan tadi, para sahabat
ya, ada yang semayang berkelompok-kelompok, ada yang semayang bersendirian. Tadi perkara itu telah berlaku sehinggalah setelah Rasulullah wafat dan sampailah kepada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dan sehinggalah sampailah ke perkara itu berterusan ya, pada zaman permulaan pemerintahan khilafah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ya, jadi keadaan masing-masing, ya, anna kulla wahidin yaqumu Ramadan fi baitih munfaridan. Jadi masing-masing menghidupkan Ramadan itu di rumah masing-masing, para sahabat masing-masing. Ya, hantan qada, sehinggalah sampailah di awal pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka keadaan itu diubah. Ya, ada sahabat menceritakan kharajtu ma'a Umar lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Satu orang sahabat dia keluar bersama Sayyidina Umar satu malam di satu malam di malam-malam Ramadan. Fa idzan nas auza'un mutafarriquna yusalli rajul li nafsi wa yusalli rajul fa yusalli bis salati ar-rahtu. Jadi ada dia tengok Sayyidina Umar mendapati ada di masjid tu yang sembahyang seorang pun ada sembahyang dengan 2-3-4 orang bersama-sama dia. Jadi keadaan tu masing-masing lah. Ya, tidak dalam keadaan satu berjemaah. Faqala Umar, lalu kata Sayyidina Umar, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana amsal. Lalu Sayyidina Umar kata, aku perhatilah, aku lihat andaikan ataupun alangkah baiknya kalau aku dapat himpunkan mereka semua ni ya di atas bacaan yang satu. Biar semua mereka berkelompok berjemaah, biar seorang imam mengimamkan ya semayang malam itu, semayang tarawih itu diimamkan oleh seorang yang lain mengikuti beramai-ramai. Alangkah baiknya keadaan begitu. Ya, akhirnya summa azama ya fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b. Akhirnya Sayyidina Umar pun menghimpunkan para sahabat, lalu mereka sembahyang ya tarawih diimamkan oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi kan Ubay bin Ka'ab seorang qari yang bacaannya bagus, maka Ubay bin Ka'ab telah dilantik oleh Khalifah Umar ibn Khattab untuk mengimamkan salat tarawih. Summa kharajtu ma'u lailatan ukhra, kemudian pada malam seterusnya bila Khalifah Umar keluar, maka Khalifah Umar mendapati manusia sudah mulai sembahyang secara berjamaah, tidak sebelum-sebelumnya ya sembahyang dalam keadaan ya berasing-asingan. Lalu apa kata Sayyidina Umar bila melihat ya para sahabat, orang ramai sudah mulai sembahyang secara berjemaah diimamkan oleh satu orang, iaitulah Ubay bin Ka'ab? Apa kata Sayyidina Umar? Ni'mal bid'ah hadhihi. Ya, sebaik-baik bid'ah inilah dia. Ya, sebaik-baik bid'ah inilah dia, perkara ya sebaik-baik perkara yang dibuat inilah dia, kata Sayyidina Umar. Kerana perkara ini tidak berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Umar lah yang memulakan ya salat tarawih secara berjemaah berterusan yang diimamkan oleh seorang imam. Maka di sini kita dapat ambil pengajaran antara lain anna ijtihad al-imam wa ra'yahu fi sunan masmu'un minhu. Jadi ijtihad imam. Jadi ketika itu Sayyidina Umar sebagai khalifah, ya sebagai imam ketua negara. Jadi ijtihad dia dan pandangan dia dalam perkara-perkara sunat itu seharusnya didengari. Jadi boleh ya para imam, para ketua negara, presiden negara bagiannya dengan ijtihadnya dan mungkin nasihat daripada pegawai agama sebagainya, maka dia melihat di situ ada kebaikan, maka perkara itu harus didengari dan ditaati. Habis. Kemudian kita melihat daripada hadis tadi secara zahirnya ya tidak disebut bahawasanya mendirikan Ramadan sama ada bersendiri ataupun berjemaah. Ya, wa zahiruhu, zahir pada hadis yubihu fihi al-jamaah wal infirad. Berdasarkan kepada hadis yang kita baca tadi, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka zahir pada hadis itu kita melihat dalam perkara menghidupkan Ramadan itu boleh saja sama ada nak buat sendirian ataupun secara berjamaah. Ya, nak sembahyang seorang-seorang pun boleh, tarawih nak sembahyang berjamaah pun boleh. Batulah para ulama mereka
juga ada persisihan. Ya, ada setengahnya mengatakan bahawasanya sembahyang solat tarawih itu di masjid itu lebih afdal, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sayyidina Umar sendiri, Ibn Khattab dan para sahabat. Ya, fil jamaah fil masjid afdal kama fa'alahu Umar bin Khattab wa ashabu radhiyallahu anhum ajma'in wastamarra al-muslimun alaih. Tapi oleh kerana kita sekarang ni zaman PKP, ya, perintah kawalan pergerakan, maka kita tak boleh buat apa-apa lah. Jadi kita kena solat sembahyang di rumah. Kita hidupkan sembahyang kita, sembahyang sunat tarawih itu di rumah. Itu pun bagus juga, ada hikmahnya. Yang disebut dalam hadis, afdalus salati salatul mar'i fi baiti illa al-maktubah. Ya, sebaik-baik sembahyang itu ialah sembahyang seseorang itu di rumahnya, kecuali sembahyang fardu. Jadi dalam suasana sekarang ni eloklah, ya, berkebetulan pun ada arahan, jadi kita eloklah sembahyang di rumah. Ya, kita hidupkan rumah kita dengan sembahyang, dengan dengan bacaan Quran, sebagaimana saya telah sebut dalam tazkirah yang sebelum daripada ini. Nawwiru manazilakum bis-salati wa qiraatil Quran. Cahayakan rumah kamu, kata Rasulullah, dengan apa? Bis-salah, dengan solat, dengan sembahyang. Kalau sekarang ni kita hidupkan rumah kita dengan solat tarawih, ya, terpulanglah nak buat 20 ke, ya, 10 ke, 8 ke dan seumpamanya, asalkan kita lakukan dengan khusyuk, lakukan dengan, ya, dengan tenang. Nama pun tarawih, ya, tarwihah, dengan keadaan rehat-rehat, santai-santai. Jadi bacaan tu tenang-tenang, ya, kita hayati pergerakan kita pun. Saya ingat Allahyarham salah satu tuan guru saya, Tuan Guru Pak Suhamid Gunung di Bacuk, ya, Allahyarham, beliau mengajar kita hikam Ibn Atta'illah setiap hari Rabu malam Khamis. Kalau tak silap saya lah, kalau mendengar daripada murid-murid, kalau beliau Allahyarham mengimamkan salat tarawih ni, solat sunat tarawih ni sama sebagaimana mengimamkan solat sembahyang fardu. Ya, boleh faham maksudnya. Maknanya bacaan dia, gerak-geri dia sama, tidak adalah kata, ya, kita kalau solat fardu ni mungkin pergerakan kita agak biasa saja, tidak cepat sangat, tapi bila solat tarawih ni, wah, kita pun cepat-cepatlah nak sudah sebagian. Jadi kalau ikut disi maksud tarawih tu tak kenalah. Ya, tarawih ni mana kita buat dengan tenang, santai-santai, ya, baca dengan betul bacaan kita, pergerakan kita, barulah insya-Allah dapat kita menghayati makna solat tu dengan baik. Jadi itulah untuk perkongsian pada hari ini berkenaan dengan hadis Ramadan, khususnya menghidupkan malam-malam Ramadan dengan tarawih dan amal-amalnya, dan mengharapkan redha Allah, kasih sayang Allah, ya, dibuat dengan cinta, rasa cinta, rasa kasih pada Allah. Mudah-mudahan itu akan menjadi mengkifaratkan dosanya yang telah lalu, khususnya dosa-dosa yang kecil, insya-Allah. Dan jangan lupa insya-Allah pagi esok kalau tak ada arah melintang, kita ada zikir munajat dan juga doa munajat bersama-samalah pada pukul 4.20 pagi esok, pagi Khamis 7 Ramadan, bersamaan dengan